Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Hari ini kita akan masuk bab 3 nutrisi dan kita mula dengan tajuk pertama iaitu kelas makanan. Apakah sarapan pagi harian awak? Okey, bagi Cikgu Teo suka roti dan telur. Macam mana pula dengan awak? Makanan yang kamu makan tu berkhasiat tak? Bagi tenaga tak? Sebenarnya makanan bukan sahaja bagi kita tenaga tapi membekalkan nutrien kepada badan kita juga. Tahukah awak makanan ini boleh dibahagikan kepada 7 kelas utama? Apakah 7 kelas ini? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Kita akan tengok satu persatu kelas makanan ini. Pertama sekali, apa dia karbohidrat? Karbohidrat ini adalah sebatian organik yang ada unsur apa? Karbon, hidrogen dan juga oksigen. Karbohidrat juga merupakan makanan ruji manusia. Apa maksud ruji? Iaitu makanan utama manusia. Contoh, kita ada 3 jenis karbohidrat. Kanji iaitu makanan simpanan yang ada dalam tumbuhan, glikogen makanan simpanan yang ada dalam haiwan, dan juga selulosa itu adalah karbohidrat yang bentuk dinding sel tumbuhan. Apakah fungsi karbohidrat? Karbohidrat ini fungsi utama dia ialah membekalkan tenaga kepada kita. Sebab itu kita makan karbohidrat sebagai makanan ruji. Di mana kita boleh dapatkan karbohidrat ni? Makanan yang biasa kita makan, roti, nasi, kentang, gula, madu dan juga pisang. Okey. Seterusnya kita tengok pula protein. Apa dia protein? Protein ada unsur karbon, hidrogen, oksigen macam karbohidrat tadi. Dan satu lagi iaitu nitrogen. Unit asas dia adalah asid amino. Yang ini jangan risau banyak sangat. Nanti topik 3.3 Cikgu Teo akan terangkan lebih lanjut lagi apa dia asid amino ya. Fungsi protein pula adalah untuk pertumbuhan, membaiki tisu badan yang sudah rosak, menggantikan sel yang mati dan juga mensintesis enzim, hormon dan antibody. Jadi protein adalah sangat penting untuk kita. Sebenarnya semua kelas pun penting kan? Okey. Di mana boleh kita dapat protein? Semua jenis daging sebenarnya. Contohnya ayam, makanan laut seperti ikan dan juga daging. Okey, semua jenis daging adalah sumber protein. Lepas tu kita ada kekacang, telur dan juga susu. Next kita tengok pula lemak. Lemak ini kalau awak tengok, kandungan dia sama seperti karbohidrat, karbon, hidrogen dan juga oksigen. Tapi dia terbentuk daripada gliserol dan juga asid lemak. Yang tu beza sikit. Fungsi dia sama juga macam karbohidrat, dia membekalkan tenaga. Tapi lemak ini dia bekalkan banyak tenaga, 2 kali ganda jumlah tenaga yang boleh dibekalkan oleh karbohidrat. Selain daripada itu, lemak juga boleh melindungi organ badan kita seperti jantung, peparu, ginjal dan sebagainya. Lemak ini juga bertindak sebagai pengangkut bagi vitamin, 4 jenis vitamin iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan K. Nak ingat senang, adik A, D, E, K. Seterusnya, lemak yang berlebihan ini akan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. Di mana kita boleh dapatkan sumber-sumber lemak? Kita boleh dapat lemak daripada mentega, minyak kelapa sawit dan juga kacang tanah. Seterusnya pelawas. Apa dia pelawas? Pelawas adalah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan kita. Kalau kita tak dapat nak cernakan pelawas, kenapa kita kena makan? Sat lagi kita tengok fungsi dia ya. Dia terdiri daripada selulosa yang terdapat dalam dinding sel tumbuhan. Apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk merangsang peristalsis. Cikgu Teo, apa dia peristalsis? Peristalsis ni sebenarnya adalah pengecutan dan pengunduran otot yang ada pada salur pencernaan awak. Jadi,
Maksudnya pelawas ini boleh memudahkan makanan, boleh bergerak dengan senang di sepanjang salur pencernaan. Nanti kita akan tengok lebih lagi di topik 3.3. Okey. So, kalau tak cukup pelawas akan mengalami sembelit sebab makanan susah nak gerak dalam badan kamu. Okey. So, pelawas mengelakkan sembelit. Tahu tak apa dia sembelit? Sembelit maksudnya susah nak berak. Okey. Apakah sumber pelawas pula? Tadi kita tahu pelawas ini adalah selulosa pada dinding sel tumbuhan. Jadi dia datang dari tumbuhan banyak. So, sayur-sayuran, roti gandum berserap dan juga bijirin. Kelas yang seterusnya, air. Okey, dalam air kita ada unsur hidrogen dan juga oksigen, H2O. H itu hidrogen, O itu oksigen. Apakah fungsi air? Air bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan juga medium pengangkutan untuk nutrien dan oksigen ke dalam sel. Keluar sel pula adalah hasil perkumuhan. Contohnya urea dan juga garam mineral. Selain itu, selain bertindak sebagai ejen pengangkutan ni, dia juga berfungsi untuk mengawal atur suhu badan kita. Bila kita panas, kita akan berpeluh. Penyejatan peluh tu akan turunkan suhu badan kita. Okey. So, sumber air, jus buah-buahan dan tembikai. Vitamin. Okey, apa dia vitamin? Vitamin sebenarnya adalah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga. Tak bekalkan tenaga, kenapa kita kena makan? Okey, kita hanya perlu kuantiti yang sikit sahaja. Ada kepentingan dia. Fungsi dia adalah untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Vitamin ini ada banyak jenis. Kita ada vitamin A, B, C, D, E dan K. Ada 6 jenis. Dan 6 jenis vitamin ini pula boleh dibahagikan kepada 2, iaitu vitamin yang larut air dan juga vitamin yang larut lemak. Ingat lagi tak? Tadi lemak merupakan pengangkut untuk vitamin apa? Adik, A, D, E dan K. Jadi 2 lagi ialah B dan C. 2 tu adalah vitamin larut air. Vitamin larut lemak pula, ulang sekali lagi, adik. Okey, A, D, E dan K. Kita tengok satu persatu apakah kepentingan vitamin itu. Vitamin A adalah penting untuk penglihatan pada waktu malam dan juga kesihatan kulit. Kalau tak cukup, apa yang mungkin berlaku ialah rabun malam dan penyakit kulit. Kesan kekurangan ini selalunya ada kaitan dengan kepentingan dia. So, di manakah kita boleh dapatkan vitamin A ni? Kita boleh dapat dari kuning telur, susu, lobak merah dan minyak ikan. Vitamin B pula adalah penting untuk fungsi sistem saraf dan juga pembentukan sel darah merah. Apakah kesan kekurangan dia? Beri-beri dan anemia. Apa tu anemia? Anemia ini kurang darah, orang yang tak cukup darah. Okey. So, kita boleh dapat vitamin B ini dari telur, hati dan yeast. Tahu tak apa dia yeast? Yeast ini diperlukan untuk buat roti, ya, roti atau pau. Seterusnya, vitamin C. Ini kita kerap dengar, terutama sekali sekarang musim-musim COVID ni. Okay? Orang suruh kita makan banyak sikit, kena ambil banyak sikit vitamin C. Kenapa? Sebab vitamin C ni penting untuk melawan jangkitan penyakit. Selain itu, vitamin C juga untuk memelihara kesihatan gusi dan mulut. Okay? Gusi itu ada bawah gigi kamu. Okay? Kalau tak cukup vitamin C, apa yang berlaku ialah scurvy, iaitu gusi yang berdarah. Di mananya tempat kita dapat vitamin C? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan terutama sekali buah-buahan citrus. Contohnya oren, lemon dan sebagainya. Vitamin D pula. Vitamin D ini penting dalam penyerapan kalsium. Okey, dan fungsi dia penting juga untuk kuatkan enamel gigi, memelihara kesihatan kulit. Banyaknya kepentingan dia. Jadi kalau tak cukup, riket, sakit gigi dan juga penyakit kulit. Vitamin D ini boleh dapat dari mentega,
Okey, telur, minyak ikan dan satu lagi yang istimewa, tak payah makan. Dedah kepada cahaya matahari, terutama sekali waktu pagi. Badan kita akan janakan vitamin D kalau kita ada pendedahan kepada cahaya matahari. Okey. Vitamin E pula penting untuk fungsi pembiakan, sistem pembiakan. Okey. Kesan kekurangan, kemandulan atau keguguran fetus. Sumber dia bijirin, sayur-sayuran hijau. Vitamin yang terakhir sekali, vitamin K ni penting untuk proses pembekuan darah. Kalau tak cukup, bahaya. Sebab darah lambat membeku akan menyebabkan seseorang itu berdarah dengan lama. Kalau berdarah tak berhenti-henti itu bahayalah tu. Okey. So sumber dia kuning telur, susu dan juga minyak ikan. Kelas makanan yang terakhir sekali, mineral. Apa dia mineral? Tadi vitamin adalah bahan atau sebatian organik. Mineral pula adalah bahan yang bukan organik dan diperlukan oleh badan. Sama juga tak bekalkan tenaga dan diperlukan dalam kuantiti yang kecil, sama seperti vitamin. Fungsi dia untuk mengekalkan kesihatan juga, tapi dengan mengawal atur proses-proses yang ada dalam badan kita. Kita ada 6 jenis mineral juga. Okey, iaitu kalsium, natrium, besi, iodin, fosforus dan juga kalium. Kita sama juga akan tengok satu persatu. Kalsium ini apakah kepentingan dia? Dia penting untuk pembekuan darah dan juga kuatkan tulang dan gigi. Pembekuan darah tu lebih kurang sama seperti vitamin mana satu? Vitamin K. Okey, ingat lagi tak? Vitamin K. Dan kesan kekurangan dia riket dan osteoporosis. Osteoporosis tu tulang dia jadi rapuh. Sumber udang, susu, sayur-sayuran hijau dan juga ikan bilis. Natrium pula adalah penting untuk sistem saraf. Orang yang tak cukup natrium ini biasanya cepat kram. Okey, kekejangan otot. Bila kita sebut saja natrium, kita akan fikir garam. Okey, garam, daging dan juga telur. Besi pula. Besi. Apakah kepentingan besi? Untuk membina hemoglobin dalam darah. Apa dia hemoglobin? Hemoglobin adalah sel darah merah, ya. Sel darah merah. Jadi orang yang tak cukup besi ini anemia, orang yang tak cukup darah. Kita boleh dapat dari hati dan juga daging. Iodin pula adalah penting untuk fungsi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu ada dekat dengan leher awak. Okey. Apakah kesan kekurangan? Penyakit goiter. Goiter ni kalau awak tengok ada setengah orang dekat bahagian leher dia macam besar, bengkak. Okey, itu penyakit goiter. So iodin ni boleh dapat dari mana? Seafood, makanan laut dan juga buah-buahan. Seterusnya, fosforus. Fosforus ini penting untuk kuatkan tulang dan gigi dan juga membentuk asid nukleik. Asid nukleik ini selalu kita dengar dalam mana? DNA dan juga RNA. Kesan kekurangan riket, gigi rapuh, maksudnya gigi cepat retak ataupun dia pecah. Okey. Tidak dapat membina DNA dan juga RNA. Fosforus boleh dapat dari mana? Keju, daging, telur dan juga sayur-sayuran. Akhir sekali, kalium. Kalium, apakah kepentingan dia? Membantu pengecutan otot, memelihara fungsi sistem saraf dan juga kesan dia apa dia? Lumpuh ataupun kekejangan otot. Dan kalium ini boleh dapat daripada tumbuhan seperti brokoli, seperti bayam dan sebagainya, dan juga kebanyakan haiwan. Contohnya ayam atau daging lembu. Okey. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya, ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, ya.